Selamat petang dan selamat kembali kepada channel saya. Saya adalah Cikgu Daryl dan hari ini kita kembali untuk belajar menulis surat tidak rasmi dalam bahagian B, Ujian Bahasa Inggeris UPSR. Okey, surat tidak rasmi ini juga dikenali sebagai informal letter lah dalam bahasa Inggeris. Tempoh hari, cikgu telah membimbing secara umum untuk cara menjawab soalan bahagian B. Tapi hari ini saya akan mengajar anda secara lebih spesifik, untuk menjawab soalan jikalau soalan tersebut minta anda untuk menulis surat tidak rasmi. Jadi mari kita tengok dulu, apakah soalan yang perlu dibincangkan pada hari ini. Your school is organizing English Carnival soon. There will be an essay writing competition and you are interested to take part. Write a letter to your cousin about one of the topics that you are interested. Write your answers between 50 and 80 words. Jadi dalam sini sekarang kamu kena fahamkan dulu situasi, kemudian baru kamu fahamkan kehendak soalan. Situasi soalan sekarang adalah sekolah kamu akan mengadakan karnival bahasa Inggeris dan kamu berminat untuk mengambil bahagian dalam pertandingan menulis karangan. Jadi ini adalah situasi sekarang kamu nak minat ikut untuk pertandingan menulis karangan sempena karnival bahasa. So itu adalah situasi. Tapi apakah kehendak soalan dia? Kehendak soalan sekarang adalah soalan mau kamu untuk menulis sepucuk surat kepada sepupu kamu tentang salah satu tajuk yang kamu minat. Jadi maksudnya di sini ada banyak pilihan tajuk lah untuk kamu pilih. Jadi dari kertas soalan tadi saya nampak ada 4 jenis pilihan topik dan antara semua topik ini cikgu telah buat satu pilihan lah. Iaitu saya buat topik 4. Topik 4 adalah my experience at the night market. Soalan cikgu, adakah huraian-huraian idea di bawah sini? Location of the night market, how would you describe it, what were they at the night market, what do you buy there? Adakah poin-poin ini digunakan untuk menulis surat rasmi kamu nanti? Surat tidak rasmi kamu nanti? Jawapannya tidak. Kali ini soalan ini dikira sebagai agak aras tinggi kerana kamu masih ingat jadual yang saya berikan pada tempoh hari yang cikgu katakan P1, P2, P3 biasanya boleh dicari daripada stimulus ataupun boleh dicari daripada kertas ujian. Tapi kali ini dari P1, P2, P3 sehinggalah E1, E2, E3 semua pelajar perlu fikir sendiri. Hal ini kerana soalan tersebut dia minta kamu untuk tulis pucuk surat kepada sepupu kamu, bukannya menulis esei yang kamu ingin mengetahui pertanyaan tersebut untuk ditulis kepada sepupu kamu. Dan tadi dalam gambar sini ini adalah rangka kerja ataupun rangka idea yang dicadangkan oleh pihak penganjur untuk kamu menulis esei kamu semasa pertandingan itu nanti. Tetapi sekarang kamu perlu menulis surat tidak rasmi kepada sepupu kamu. Dalam surat tersebut kamu perlu menyatakan topik apa yang telah kamu pilih untuk pertandingan tersebut. Jadi maksudnya dalam sini nanti P1, P2, P3 adalah alasan mengapa kamu pilih topik ini untuk mengetahui pertandingan tersebut. Untuk bagi tahu kepada sepupu kamu, mengapakah saya pilih topik ini untuk pertandingan itu. Dan selepas itu E1, E2, E3, nanti kamu kena huraikanlah kenapa kamu pilih poin ini, poin 2, poin 3. Mungkin sekarang saya kata sampai sini kamu mungkin kurang faham sikit. Jadi saya telah buat satu lakaran pemikiran idea. Tadi kehendak soalan adalah mengapa, kenapa kamu pilih untuk menulis topik ini? Kan kamu nak bagi tahu dengan sepupu kamu, nak bagi tahu dengan cousin kamu. Saya akan ikut karnival bahasa, saya akan mengikut pertandingan menulis. Jadi saya rasa 4 topik ini saya pilihlah topik ini. Saya pilih topik my experience at the night market, pengalaman saya di pasar malam. Jadi saya bagi tahu lah dengan cousin saya. Kamu tahu kenapa saya pilih topik ini? Saya pilih topik ini kerana sekarang kerana P1, P2, P3. P1, P2, P3 adalah menyatakan alasan mengapa kamu pilih topik ini untuk ditulis semasa pertandingan tersebut. Manakala untuk yang E1, E2, E3 adalah huraian mengapakah kamu memilih P1, P2 dan P3. E1 adalah alasan kepada mengapakah kamu pilih P1. So soalan ini sebenarnya memang sangat baras tinggi kerana dia adalah thinking about thinking.
Okay, kamu perlu fikirkan satu poin, kemudian kamu fikirkan lagi satu poin untuk menyokong poin kamu. Mengapa? So, dia memang banyak thinking lah, dia deep pemikiran yang dalam. Alright? Okay, jadi saya telah draftkan dulu satu idea untuk kamu. Okay, contohlah tadi kan. Tadi cikgu kata P1, P2, P3 adalah alasan mengapakah kamu memilih topik tersebut untuk menulis, untuk mengikut pertandingan menulis. Jadi saya pilih topik ini untuk menulis kerana pasar malam itu berdekatan dengan rumah saya. The night market is near to my house. Okay, kerana saya boleh sentiasa pergi sana untuk mencari idea penulisan. So sekarang sebab saya pilih topik ini kerana pasar malam dekat dengan rumah saya. Okay, dan kenapa pasar malam dekat rumah saya? Kerana saya boleh pergi ke sana selalu untuk mencari idea penulisan saya. Okay, P2. Mengapakah saya pilih topik ini? Alasan kedua, kerana saya rasa pasar-pasar malam di Malaysia adalah sangat unik. Kenapa pasar malam di Malaysia adalah sangat unik? Kerana saya boleh nampak pelbagai jenis makanan Malaysia. Okay. Dan P3. Mengapa saya pilih topik ini? Alasan ketiga saya adalah kerana saya boleh mempromosikan makanan Malaysia di dalam penulisan saya. I can promote Malaysian street food in my writing. Mengapa saya boleh promote? Mengapa saya mau promote? Kerana saya mau setiap orang tahu yang makanan tempatan adalah sedap. Okay, because I want everyone knows our local food is delicious. Jadi untuk menuliskan poin-poin ini dalam satu perenggan yang lengkap dan struktur ayat yang tepat, kamu perlu ikut jadual ini yang telah saya sediakan tempoh hari, iaitu inilah first P1 which E1, next P2 because E2, finally P3 titik E3. So titik dekat sini maksudnya kamu kena bina lagi satu ayat baru lah. Okay, so saya tunjukkan sini satu. Okay, ini adalah contoh kertas soalan yang nanti saya akan bimbing kamu untuk jawab. Okay, tapi sebelum itu, format untuk surat tidak rasmi, cikgu nak tanya, biasanya untuk benda pertama yang perlu ditulis dalam sini adalah apa? Adalah alamat. Alamat pengirim ke alamat penerima? Alamat pengirim, iaitu alamat diri kamu sendiri yang kamu menulis. Okay, jadi ini adalah alamat cikgu, alamat yang bukan sebenar lah. Okay, lot 455 Jalan Niah. Okay, postcode, nama bandar dan juga nama negeri. Okay, mungkin ada daripada kamu yang masih tidak pandai untuk menulis alamat. Sebenarnya menulis alamat tidak susah. Kamu fikir sekejap, mula dari paling kecil sehingga paling besar. Yang paling kecil adalah rumah. Lebih besar dari rumah adalah kawasan perumahan. Dan lebih besar lagi daripada kawasan perumahan adalah bandar. Dan lebih besar daripada bandar adalah negeri. Jadi kamu ikut urutan ini. Rumah, kawasan perumahan, nama bandar, kemudian barulah negeri. So, bila kamu tulis alamat pun sama. Rumah, nombor rumah lah. Lot 455, kawasan perumahan saya, Jalan Niah. Okay, lepas tu nama bandar dan postcode. Okay, 98700 Limbang. Negeri di mana? Sarawak. Alright. So, pastikan kamu tulis alamat dengan betul dan kemudian langkah sebaris diikuti dengan tarik kamu menulis surat tersebut. Okey. Pastikan ada titik dekat belakang tarik tu Pastikan dekat alamat pun ada koma di paling hujung dan juga titik noktah selepas kamu tulis nama negeri. Okey, selepas kamu tulis tarik, pastikan langkah sebaris. Kemudian tulis macam biasalah. Okey. Cousin saya, nama sepupu saya Amran, saya namakan dia Amran, jadi sebagai dia Amran lah. So dia Amran, langkah sebaris. Ini kamu dah perlu hafal lah. How are you? I hope you are in the pink. Kamu boleh tengok video saya sebelum ini, ada saya tunjuk. Okay, ini sepatutnya perenggan satu kamu boleh buat sendiri sebab kamu sudah hafal dia sendiri. Okay, how are you? I hope you are in the pink. I want to tell you that I am going to write about about what tadi? Okay, I am going to write about my experience at the night market. Okay, jadi saya telah nyatakan topik saya untuk penulisan tersebut. Okay, kemudian saya nak bagi tahu dia mengapa saya nak tulis surat ini. So, I want to tell you that I'm going to write about my experience at the night market for my school English Carnival. Now, why you choose this topic? Mengapa kau pilih topik ini? Okay, first, P1 which E1. So, P1 adalah warna pink dan E1 adalah warna blue. Okay, so
First, the night market is near to my house, which I can always go there to find writing ideas. So, siap satu struktur. Saya gunakan jadual yang tadi tu, yang saya rujuk tu. Okay. Next, night markets in Malaysia are unique because I can see variety of Malaysian street food. Finally, I want to promote Malaysian street food in my writing. Titik, kan? Ada nokta. Okay. I want everyone knows our local food is delicious. Settle perengan 2. Masuk perengan 3. Seperti biasa, kamu patut dah hafal. That's all from me. See you soon. Bye. Dan tanda tangan sebelah kiri, sebelah kanan. Ikut alamat. Alamat kalau sebelah kanan, tanda tangan sebelah kanan. Ingat, sebelum tanda tangan, letak regards. Jangan pakai your sincerely, jangan pakai your friend, jangan pakai your cousin, semua itu. Sebab kadang-kadang saya takut kamu salah tafsir soalan. Soalan minta tulis kepada cousin, awak tulis your friend, habislah keluar tajuk kamu punya penulisan. Jadi gunakan regards saja. Regards, salam maksudnya. Okay, regards ini boleh digunakan untuk siapa-siapa kan. Makcik, pakcik, kawan, datuk, nenek, guru, siapa, semua pun boleh. Kemudian lepas regards tuliskan nama. Okay, kamu kalau boleh jangan tanda tangan lah. Tulis nama macam biasa, gunakan tulisan berangkai kan pun boleh lah. Yang penting nama kamu boleh dibaca. Jangan sampai buat tanda tangan macam doktor tu yang nama sendiri pun tak boleh dibaca. Okey, ingat Jadi itu sajalah untuk pengajaran saya hari ini. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan yang masih tak faham kah, macam seperti biasalah, tinggalkan soalan kamu di bawah ruangan komen video ini. Dan kemudian jangan lupa kamu sedekahkan satu like untuk video saya. Okey, komenlah kalau kamu free kan, cakap halo-halo pun boleh. Okey, kemudian yang paling penting sekali, jangan lupa subscribe channel saya. Dan bila pun kamu dah subscribe, ingat tepi itu ada loceng. Kamu tolong saya tekan loceng itu kuat-kuat supaya setiap kali bila saya upload video, kamu boleh tahu video saya sudah dimuat naikkan. Okey, sekian.